Yaqazah ni, yaqazah makna apa? Yaqazah maknanya kebolehan seseorang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan jaga. Nabi sudah wafat 1400 tahun lebih dulu. Tiba-tiba dia mengaku dia berjumpa dengan Nabi di keadaan jaga. Itu isu dia, itu makna yaqazah. Yang kedua, ada dak ulama mendakwa. Saya kata betul tak betul ni isu lain. Ada dak ulama mendakwa dia telah berjumpa dengan Nabi secara yaqazah. Jawabnya ada. Di antara guru saya sendiri, Syekh Ali Jumaah, itu guru saya. Dia telah menulis dalam kitabnya Al-Unat, dalam kitab tu dia tulis bahawa dia telah berjumpa dengan Nabi secara yaqazah. Tetapi dia tidak menceritakan dia menerima apa-apa. Dia nampak Nabi gitu je. Kemudian dikaitkan dengan Imam Al-Qurtubi, dikaitkan dengan beberapa orang ulama sufi. Ini dari segi pengakuan ada atau tidak ada. Yang kedua, ulama yang mengatakan tidak berlaku yaqazah ramai. Termasuklah ulama-ulama hadis, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ramai lagi, bagi ulama kita tak berlaku. Ini kita bincang makna yaqazah. Yang kedua, dakwaan berlaku. Yang ketiga, tuan-tuan, kekuatan dakwaan berlaku itu. Sebab apa? Yaqazah ini ialah seorang itu mendakwa jumpa Nabi. Jadi isu timbulnya, apakah dia benar-benar jumpa Nabi secara jaga dalam keadaan Nabi sudah wafat 1400 tahun dahulu. Saya pernah baca satu laman web Indonesia, seorang tarekat sufi, tuan-tuan, dia sebut. Dia kata yaqazah ini sebab dia terima, ini bagi orang terima boleh jumpa Nabi secara jaga dia. Dia kata jumpa Nabi secara jaga itu tertakluk sama jumpa Nabi dalam mimpi. Dia tidak membuat apa-apa perundangan Islam, sekadar mengatakan dia jumpa Nabi saja. Ini bagi ulama kata boleh, bagi ulama kata boleh. Dia kata tidak ada kelebihan apa, sekadar gitu saja. Dan Nabi tidak akan memberi satu syariat baru. Yaqazah itu. Bagi ulama yang menafikan, tuan-tuan, dia bawa dalil. Bawa dalil apa, tuan-tuan? Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar masuk dalam rumah. Abu Bakar telah mencium antara dua mata ini. Abu Bakar baca ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad sudah pun mati dan mereka sebelum engkau juga mati. Artinya Nabi sudah mati. Artinya apabila mati, tuan-tuan, maka tak mungkin Nabi dapat kembali semula dalam keadaan normal. Adapun pertemuan dalam mimpi itu tak ada khilaf ulama. Yang jadi isu, tuan-tuan, pertemuan dalam keadaan jaga. Al-Arqam di antara golongan yang mendakwa dan mempertahankan mereka boleh jumpa Nabi secara jaga. Tapi, tuan-tuan, sudah banyak kajian dibuat, mendapati banyak berlaku penyelewengan hasil dakwaan jumpa Nabi secara jaga. Contohnya, Al-Arqam mendakwa dia jumpa Nabi secara jaga, tuan-tuan. Tapi pada masa jumpa tadi, Nabi tak menghadap Syekh tu. Nabi menghadap ke arah belakang. Isu timbulnya, betulkah orang yang kita jumpa itu betul-betul Nabi atau tidak? Orang tu Nabi tidak betul, tidak. Kalau dalam mimpi kita tak boleh sabit, tuan-tuan, macam mana dalam bentuk fizikal ni? Ya. Yang kedua, orang-orang yang mendakwa jumpa Nabi secara jaga, dia tak berhenti setakat tu, tuan-tuan. Dia pergi lebih laju lagi. Dia kata, saya telah menerima zikir-zikir ini daripada Nabi secara jaga. Contohnya, Syekh Tarekat Tijani telah mendakwa jumpa Nabi secara jaga. Nabi bagi tarekat itu. Dan Nabi kata, apabila seseorang masuk tarekat kamu, maka tarekat kamu menasahkan tarekat-tarekat sufi sebelumnya. Jaga tu. Jadi dakwaan dia. Dan tuan-tuan tengok dalam laman web. Saya tengok ada satu laman web di negara Arab. Seorang anak murid kanan tarekat sufi. Tok guru mati, tuan-tuan. Bila tok guru mati, anak murid mesyuarat, baloh nak siapa nak jadi ganti syekh. Maka datang anak murid dia kanan, dia kata, aku jumpa Nabi dah cara jaga. Dan Nabi mengatakan, akulah pewarisnya. Hak seorang lagi pula dakwa, tidak, aku jumpa kau Nabi cara jaga. Dan dia kata, akulah. Mana suruh betul-betul. Seterusnya, Nabi sebut, Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di in tamassattum bihima, kitab Allah sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat selama-lamanya, kitab Allah dan sunnah Rasul. Riwayat Imam Malik dalam Muwatta tu. Kalau Nabi kata ada lagi benda lain, mesti Nabi kata, kamu tak perlu bimbang, kerana apabila aku mati nanti, kamu panggil je aku hadir, dan ada di antara kamu yang soleh tinggi martabat akan jumpa aku. Nabi tak, Nabi kata kamu mesti pegang Quran dan Sunnah. Kalau kamu nak mau sesat, kamu pegang. Sehingga ulama kata Quran dan Sunnah itu ibarat kapal Nabi Nuh. Siapa yang pegang, dia pasti selamat. Siapa tertinggal, dia tidak akan selamat. Jadi dari sudut dakwaan jumpa Nabi tu, kajian saya, tuan-tuan, saya memilih pandangan ulama yang mengatakan bahawa tidak berlaku jumpa Nabi. Pertama, kerana dakwaan jumpa Nabi, bila kita tengok tu, pertama dakwaan tu tidak jelas. Syekh yang mengatakan, dia mengaku je, dia kata saya jumpa Nabi gini. Tapi macam mana kita nak ukur bahawa orang yang jumpa itu betul Nabi? Kerana apa? Kerana tidak ada riwayat yang sahih yang mengatakan para sahabat yang paling tinggi martabatnya,
Wali Allah paling tinggi martabat tak ada lain, tak bukan Abu Bakar, Umar. Tuan-tuan tengok kitab tasawuf karangan Syekh Ahmad Ibn Zarruq. Ini seorang ulama sufi besar Afrika Utara. Dia sebut wali Allah paling tinggi martabat Abu Bakar, Umar, Osman Ali. Namun tidak ada riwayat ketika negara berkecamuk, negara menghadapi masalah kritikal, Abu Bakar jumpa Nabi secara jaga, tanya, ya Rasulullah, negara menghadapi masalah ni macam mana? Berlaku peperangan, tuan-tuan. Berlaku peperangan di antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali. Negara hampir hancur masa tu. Muawiyah ni orang dekat dengan Nabi. Muawiyah orang dekat dengan Nabi. Sayyidina Ali menantu Nabi. Muawiyah ni adik ipar Nabi. Kenapa Sayyidina Ali tak kata, kita berhenti perang, kita jumpa Nabi dulu? Tanya, ya Rasulullah, warna nak perang, siapa betul di antara kami? Dalam keadaan jaga. Nabi tak datang, Nabi tak beritahu pun salah seorang di antara kamu betul, yang lain tak betul. Tak ada, tuan-tuan. Jadi ini saya lebih suka pegang kepada pandangan ulama yang mengatakan dalam Yaqazah tu tidak berlaku. Sebab apa? Sebab dakwaan-dakwaan tadi dia dakwa saja. Dia tidak ada bukti. Sekarang kalau ikut perundangan Islam, kita nak ukur benda yang didakwa tu sahih ke tak sahih, dalilnya apa, betulkah dia tengok tu Nabi dan sebagainya. Ini isulah yang akhir sekali, tuan-tuan. Meskipun saya berpendapat demikian, tidak pula kita menghukumkan bahawa orang yang mendakwa jumpa Nabi itu sebagai sesat, ada. Sebagai kafir, tak ada. Cuma kita pakai pendapat ini. Dan bagi saya dalam konteks sekarang, ini lebih selamat. Bagi saya lah, bagi lebih selamat. Tapi sebab itu dalam majlis fatwa, tuan-tuan, kita dah bincang isu ini dan kita tak kata yang berkenaan sesat, kecuali dia kata dah sebarang dakwaan berjumpa dengan Nabi yang memberi implikasi kepada perubahan hukum syarak, baru dikatakan sesat. Contohnya riba, haram, tuan-tuan. Tiba-tiba ada individu jumpa Nabi jaga-jaga, dia kata aku jumpa Nabi, Nabi kata riba halal. Jadi sebarang pertemuan dengan Nabi secara jaga membawa implikasi syariat, ubah syariat, maka baru kita kata dia sebagai sesat. Tapi kalau dia kata dia jumpa Nabi saja, kita tak boleh kata sesat. Cuma kita tak setuju sebab risiko sangat besar, tuan-tuan. Dan saya tak pakai pandangan itu kerana dari segi dalil tak kuat. Semata-mata dakwaan boleh. Sebab apa, tuan-tuan? Syaitan ni dia boleh menjelma kepada wali Allah di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia boleh menjelma, dia boleh menipu. Sebab itu saya tak pakai pandangan itu, kita bertegas dengan pandangan yang kedua. Sebab kita tengok banyak dakwaan jumpa Nabi secara jaga di Malaysia ni membawa masalah. Di Indonesia juga membawa masalah, di Afrika Utara juga membawa masalah. Saya minta maaf, itu jawapan saya. Itu adalah jawapan saya. Kalau tuan-tuan rasa nak pegang hak kata boleh jumpa, pegang. Tapi saya, ini adalah sikap saya, tuan-tuan. Kerana kita keluarkan fatwa, kita jaga keselamatan awan dan kita juga menjaga kemaslahatan syariat. Sekadar itu sajalah. Bagi saya soalan yang bagus lah, soalan yang sangat baik. Ada lagi? Ada 9 suku dah ni.